Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Zamila Samsudin. Okey, hari ini saya ingin berkongsi satu lagi bahan bacaan yang telah selesai saya baca dengan anda semua. Okey, ini sebenarnya merupakan buku pertama penulisnya yang saya baca. Okey, Datang pada Waktunya, hasil karya Maria Kajiwa, terbitan Fajar Paker. Okay, sebenarnya buku ni buku lama dan saya pun baru cuba-cuba nak membaca dan mengenali penulisan Kak Maria. Okay, saya ambil masa selama 2 hari untuk menghabiskan buku Datang pada Waktunya. Okay, sejujurnya saya sukakan buku ni dan lebih menjadi satu orang kata kesukaan dan rasa macam berbangga sebab telah menemui buku ni di sebuah kedai buku lama bila mana saya membaca nukilan Kak Maria pada muka surat akhir tentang bagaimana proses ataupun idea-idea untuk menulis cerita Datang pada Waktunya ini hadir. Okey, cerita Datang pada Waktunya ini merupakan sebuah cerita misteri thriller. Okey, yang mana memang saya menggemari cerita-cerita sebegini. Okey, ia bermula apabila seorang anak muda bernama Adri ditugaskan oleh ketuanya untuk melunaskan satu projek yang tergendala selama berpuluh-puluh tahun, iaitu projek membina jambatan yang menghubungkan di antara dua buah kampung. Fail untuk kes atau projek ini dikenali sebagai fail biru telah bertukar dari satu pegawai ke satu pegawai yang lain. Dan yang misterinya, setiap seorang pegawai yang ditugaskan untuk menguruskan atau melaksanakan projek ini hilang. Mereka tidak pernah kembali ke pejabat atau ke Kuala Lumpur atau ke rumah mereka. Mereka gaib begitu sahaja. Dan sewaktu Adri menerima fail ini, dia telah diberi amaran oleh ketuanya sama ada dia terima kes ini untuk dilaksanakan atau kalau dia tolak, dia akan menolak dengan surat peletakan jawatan. Dan jadi kat sini kita nampak bahawa benda ni macam bertambah misteri. Kenapa sampai macam tu sekali? Okey, dia seolah-olah dipaksa untuk menguruskan kes ini atau menguruskan projek ini. Dan jika dia kembali dengan gagal, dia juga terpaksa berhenti kerja. Okey, jadi kat situ penulis awal-awal lagi dah menimbulkan tanda tanya, membuatkan kita macam kenapa ni? Dan kenapa pula projek ni tergendala dan ke mana pula hilangnya pegawai-pegawai yang pernah menguruskan projek ni? Adri mencabar diri sendiri dengan rasa ingin tahu dan dia pun dah orang kata dah bersetuju secara zahiriahnya untuk mengambil projek ini dan dia mengajak Adam, kawan serumahnya, untuk mengikuti dia ke kampung Durian 5. Kebetulan pula Adam ni orang Pahang dan kampung Durian 5 ni berdekatan dengan kampung dia. Jadi dia lebih tahulah seluk-beluk jalan di sana dan bagaimana kehidupan kampung. Dan mereka dah berbincang bahawa bila sampai di sana, jangan sebut bahawa mereka adalah wakil untuk membina atau meneruskan projek jambatan. Sebab mereka nak tengok dulu bagaimana penerimaan orang-orang kampung tersebut terhadap projek ini. Mungkin projek ini tergendala sebab pemberontakan atau mereka tak mahu projek ini dijalankan. Waktu mereka sampai di persimpangan nak masuk ke kampung tu, kereta mereka rosak. Kat situ dah timbul macam misteri. Saya macam hantu ke ni kan, macam tu. Tapi cara penulis ni membawa cerita ni memang sangat tersusun dan plot dia pada saya sangat cantik. Okey, dengan misterinya, lepas tu dengan bahasanya pun sangat tersusun. Okey, dan menjadi misteri lagi bila kemunculan watak utama dalam cerita ni juga selain daripada Adli dan Adam, iaitu watak Saleha dan Murni. Okey, dua gadis ini ditemui oleh Adli dan Adam ketika kereta mereka rosak. Masa tu saya rasa, hantu ke? Okey, betul ke manusia kan? Dan rasa syak tu bertambah kuat bila Saleha dengan Murni ni berbicara dalam bahasa zaman dulu-dulu. Ya saudara, mau ke mana, kenapa, macam tu. Kita telah diberi hints oleh penulis awal-awal. Jadi kita tahulah bahawa mereka dah masuk ke satu alam lain. Sama ada balik ke belakang ataupun satu alam gaib.
Mereka tinggal di rumah Tok Empat Manap. Tok Empat Manap ni ketua lah dekat kampung tersebut dan merupakan ayah kepada Salihah. Dan Salihah ini digambarkan oleh penulis sebagai seorang gadis yang sangat cantik dan menjadi rebutan anak-anak kampung pada waktu itu. Dan salah seorangnya ialah Hasan yang memang dari dulu lagi meminati Salihah tetapi tidak dipandang pun sebelah mata oleh Salihah. Okey, kat sini kita nampak bagaimana penulis telah menimbulkan konflik. Satu konflik bila Adli mendapat fail biru iaitu projek yang terbengkalai berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, konflik yang kedua, persoalan juga yang mana pegawai-pegawai yang menguruskan projek ini hilang tanpa dikesan. Yang ketiga, bagaimana mereka masuk ke alam yang kita tak tahu lagi alam apa. Yang keempat, konfliknya bila di dalam alam tersebut ada perebutan melembut hati seorang gadis. Okey, dan konflik-konflik ini membuatkan cerita ini menjadi bertambah seronok untuk dibaca. Okey, dan bila mereka berkawan dengan orang kampung, tinggal dalam 2-3 hari di orang kampung, Adli mendapat tahulah bahawa orang kampung ni sebenarnya tak pernah menolak pembangunan. Mereka suka seandainya kerajaan membina jambatan di kampung mereka. Okey, sebab susah mereka nak berhubung dengan kampung sebelah, dan di kampung sebelah tu pula ada macam-macam, ada pengajian ilmu agama. Okey, jadi mudahlah untuk orang kampung ni berang-alik masjid besar di sana, sementara kampung Orang Lima ni merupakan kampung yang agak mundur sedikit. Okey, dan bila Adli dengan Adam masuk ke kampung tu pun mereka rasa macam aku ni kat zaman mana kan, macam tu, sebab terlalu mundur. Dan mereka juga sedar bahawa mereka dah terperangkap oleh masa. Orang kampung tak pernah menolak pembangunan. Jadi projek ini sepatutnya lebih lancar dilaksanakan. Okey, tetapi apakah yang menyebabkan projek ini tertunda bertahun-tahun? Anda perlu baca buku ini dan anda akan dapat satu jawapan yang macam wow, pelarian yang sangat cantik. Okey, dan kat situ, masa kat pelarian tu lah kita boleh jumpa mesej. Okay, mesej yang nak disampaikan oleh penulis, dan mesej tu pada saya sangat mendalam. Okay, sekian dulu ulasan saya untuk Datang Pada Waktunya, dan saya memang highly recommended untuk anda baca buku ni. Sangat best. Macam-macam, dari segi plot, dari segi bahasa, dari segi pembinaan watak, semuanya best. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.